محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بنور الحلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا فهم النبيين وزدنا علما نافعا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والجمال والكمال والإكرام. اللهم إني أسألك أن تحيي قلبنا بنور معرفتك أبدا يا الله. يا حكيم يا قدير يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillahi wa syukurulillah. Syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpahan kurniaan, pemberian takrimatan wa maghfirah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dapat lagi kita sambung kuliah kita, ganti ke tak kira lah kuliah apa pun. Sebab nama tak ada dalam senarai, tiba-tiba ada ni, faham je lah. Mudah-mudahan dengan peringatan tazkirah itu memberi manfaat untuk diri saya sendiri yang masih lagi belajar ini, dan juga kepada orang-orang yang alim, tuan-tuan guru yang ada di hadapan. Sekiranya ada kesalahan ke, teguran ke, tegur je lah tengah-tengah mengajar ni. Baik, hari ini sama-sama kita renungkan satu doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu doa yang masyhur, yang riwayatnya ramai banyak di kalangan ulama hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Di dalam satu doa beliau, Nabi mengangkat tangan, lalu Nabi berkata, Allahumma la 'isha illa 'ishul akhirah. Allahumma la 'isha illa 'ishul akhirah. Wa fi riwayatin wa la hayata illa hayatul akhirah. Nabi berdoa, Allahumma la 'isha, wahai Allah, wahai Tuhanku, la 'isha, tidak ada sebarang kehidupan, illa 'ishul akhirah, melainkan kehidupan yang dibangsakan pada akhirat. Wala hayata illa hayatul akhirah, dan tidak ada sebarang kehidupan, atau tafsir wala hayata, dan tidak ada sebarang kehidupan, illa hayatul akhirah, melainkan kehidupan yang dibangsakan pada akhirat. Maka dalam doa tersebut, ulama ahli mufassirin, ulama yang mentafsirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mentafsirkan, antaranya ialah Syekh
Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari beliau, kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menggunakan istakhdama kalimata Aisha ala hayata. Nabi menggunakan perkataan Aish, kehidupan, di atas kalimah perkataan hayat. Hayat ni makna hidup. Jadi dua perkataan ini berbeza. Walaupun dari segi terjemahan bahasa Melayunya lebih kurang sama. Aisha dengan makna hidup, hayata dengan makna hidup. Tetapi kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga di dalam kitab Dalilul Falihin, apabila Nabi mengguna perkataan Aisha dengan makna Aish, kehidupan yang membawa kepada kebahagiaan, itu makna Aisha. Kalau semata-mata hidup, bernyawa, berjalan, itu nama hayat, itu makna hidup. Berjalan, melompat, bergolek, berguling, itu namanya hidup. Nak nampak orang tu berjalan, tu hidup lagi, itu nama dia. Faham? Nak nampak orang tu berjalan, nampak tu melompat ke, nampak tu, itu maknanya orang tu hidup lagi. Tapi bila sebut perkataan Aisha, Aisha dengan makna, bukan makna sekadar hidup, tetapi hidup yang di dalam kebahagiaan, hidup yang di dalam kegembiraan, hidup yang di dalam keseronokan, kesehatan, positive life. Faham? Bukan positif COVID ni. Positive life, hidup yang positif, hidup yang seronok. Itu dengan makna Aisha. Maka sahabat ridwanullahu ta'ala alaihim bila mendengar doa ini, Allahumma la Aisha illa Aishul akhirah, maka sahabat-sahabat memahami bahawa kehidupan yang sebenarnya, ataupun dikatakan kebahagiaan, keseronokan, kegembiraan, happy, joy, semua itu ialah secara hakikinya ialah di akhirat. Habis tu kehidupan keseronokan yang dekat dunia ni, kehidupan yang macam mana? Kalaulah kehidupan yang sebenar-benarnya adalah di akhirat, habis kehidupan dunia ni yang kita gembira juga seronok ini, maka dijawab oleh ahlul hukama. Ahlul hukama, orang-orang yang memandang setiap sudut daripada ciptaan, pemberian takdir daripada Allah ialah hikmah. Itu panggil ahli hukama. Ahli hukama, orang yang sentiasa menilik setiap sesuatu yang berlaku itu ialah memandang hikmah. Memandang hikmah maknanya cari, dia dah dilatih. Dia dah latih diri dia itu mencari kebaikan di setiap apa yang Allah Ta'ala cipta. Itu ahli hikmah. Orang yang sentiasa mencari hikmah, mencari kebaikan di sebalik apa yang Allah Ta'ala cipta. Sebab orang ahli hikmah ataupun orang yang beriman itu hakikatnya sentiasa mencari kebaikan di dalam takdir Allah. Allah tidak akan membuat satu perkara itu sia-sia. Mustahil. Allah Ta'ala ciptakan satu benda tu tak ada faedah. Kalau kita perangai apa-apa tu memang betul, sia-sia perangai tu. Kalau kita lah. Kalau Tuhan, apa yang Tuhan cipta, tak pernah, mustahil ada yang Tuhan ciptakan itu sia-sia. Dalam surah Al-Imran Allah Ta'ala sebut, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadha batila. Engkau tidak pernah menciptakan 7 petala langit dan bumi ini batilan, sia-sia. Tak ada. Baik. Jadi, orang yang sentiasa melihat kebaikan di sebalik takdir Allah Ta'ala itu, yang dah latih diri dia. Dia dah latih. Kita ni tak latih. Tu yang jadi letih tu. Kau tu tengok pemain bola tu kan. Kalau sakap pusing padang 10 round non-stop, biasa sebab dia dah latih. Kita yang tak biasa pusing padang ni, pusing satu round, mengah-mengah jadi
Pasal apa? Letih. Sebab tak latih. Hari-hari minum teh, tak latih, tak training. Baik. Jadi, mereka yang dah latih memandang hikmah di sebalik ciptaan Allah ini, ahli-ahli hukama mentafsirkan akan hadis Nabi SAW yang tadi. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Wa fi riwayatin wala hayata illa hayatul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang membawa kebahagiaan abadi, melainkan kehidupan akhirat. Maka ahli hukama telah mentafsirkan, wa'lam, ketahuilah olehmu, annal hayata lil mu'minin, sesungguhnya kehidupan yang ada pada orang beriman. Dengar elok ayat tu. Kehidupan yang ada pada orang yang beriman. Orang yang percayakan Allah, percayakan Nabi, malaikat kita, Rasul, hari kiamat dan qada dan qadar. Ini orang panggil orang beriman. Jangan kita bila sebut orang beriman sensitif. Perkara bila sebut orang yang beriman, mereka yang percayakan Allah, percayakan Nabi, percayakan malaikat kita, Rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Itu makna orang beriman. Bukan orang beriman ni nanti kopiah atas kepala. Orang beriman iaitu benda sensitif, benda dalaman. Bila sebut orang beriman, mereka yang yakin, radina billahi rabba, mereka yang redha Allah Ta'ala sebagai Tuhan dia. Maknanya kalau Tuhan nak buat baik kat aku, nak buat jahat kat aku, saya redha. Itu orang beriman. Kalau nak baik je tak nak, yang jahat tak nak, tu kan beriman lagi nama. Afa hasibtum an taqulu amanna billahi wa hum la yuftanun. Jangan ayat tu. Afa hasibtum an taqulu amanna billahi wa hum la yuftanun. Tengok. Apakah kamu boleh jangka yang kata kamu ni dah beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal mereka tak pernah menerima fitnah. Oh, kata orang beriman nak yang best-best je, yang tak best bagi ke orang lain. Tu kan beriman nama baik. Jadi kata ahli hukama, a'lam, ketahui olehmu, utluk wa ta'allam hatta ta'lam, tuntut dan belajar sehingga kamu betul-betul faham. Kalau masih lagi buat benda di sebaliknya, bererti orang tu jenis orang tak faham. Kalau cakap kalau kita cakap daging korban ni ambil seorang sebungkus, faham? Dia ambil sampai 5 bungkus, bererti tahun depan jangan panggil dia pasal dia tak faham. Faham tak ni? Orang tak faham payah nak buat kerja. Betul? Lain kita cakap, lain yang dikobar, lain yang dibuat tu orang tak faham. Masjid ni kita semayang ngadap kiblat, dia semayang menghadap ke sana. Agak-agak nak ajak dia lagi datang masjid, duduk kat sini tak sana. Oning, orang tak faham. Maknanya bila kata orang beriman, mereka yang kepercayaan, pegangan kepercayaannya kepada rukun iman yang 6 itu, kata ulama, wa'lam, ketahui olehmu, anna hayatal mu'minin, saya kata hayatan lil mu'minin, sesungguhnya kehidupan yang ada pada orang beriman itu hayatain, ada 2 kehidupan. Kita gerak pi mai tangtu tu, bukan hak tu lah. Kita pergi mana-mana pun dekat dalam dunia ni, kita have to set dalam otak kita, kita ada 2 kehidupan. Pergilah mana-mana, duduk masjid ke, luar masjid ke, dalam tanah masjid ke, tak kira lah. Pergilah mana-mana pun, set dalam kepala kita, aku ni ada 2 kehidupan yang aku sedang menjalani. Yang mana kehidupan yang kedua itu, dia tidak akan sukses, dia tidak akan berjaya, melainkan kehidupan yang pertama ni kena baik. Kalau hak nombor 2 tu, kalau dunia ni pun tak baik, jangan haraplah ke akhirat tu dapat kebaikan. Faham tak ni? Anna hayatal mu'minina hayatain, sesungguhnya kehidupan yang ada pada orang beriman itu, kata ulama, hayatain, ada 2 kehidupan. Mana? Satunya iaitu kehidupan yang mana apabila kamu duduk di dalam kehidupan itu, ialah kehidupan yang kamu kena terima. Ayat dia. Kehidupan yang kita kena terima 2 perkara yang berlawanan.
Kehidupan pertama ni. Kehidupan yang pertama ialah kehidupan yang mesti you have to accept. Awak kena terima. Bukan kata awak boleh pilih. Awak kena terima. Dalam kehidupan itu akan dua yang berlawanan. Dua yang berlawanan. Apa dua berlawanan? Sehat, sakit. Susah, senang. Siapa yang kat sini dalam kehidupan dia nak sehat? Siapa yang kat sini dia nak sehat? Saya nak sehat. Ada tak yang nak sehat kat sini? Senyap berarti tak ada. Jangan main-main. Banyak penyakit dah orang dalam ni. Siapa yang nak sehat? Antara sehat dengan sakit. Siapa nak pilih yang mana? Semua pilih nak sehat. Betul? Semua nak sehat. Tapi saya nak tanya, siapa yang kat sini yang tak pernah sakit? Pernah sakit tak? Sakit hati ke, sakit jantung ke, sakit na'udzubillah. Orang yang ada sakit jantung, dikata orang yang ada jantung. Betul? Orang yang tak ada sakit jantung, dikatakan orang yang tak ada jantung. Tapi pelik, orang yang ada jantung tu dikatakan sakit, orang yang tak ada jantung dikatakan sihat. Pelik betul perkataan tu. Awak ada jantung? Ya, saya ada jantung. Ui, bahaya kau ni. Faham? Ada jantung tu bahaya. Nah, kau ada jantung? Saya tak ada jantung. Masya Allah, kau sihat rupanya. Kau tak ada jantung, sihat. Ada jantung, sakit. Faham betul ayat tu. Manusia ni semua nak sihat. Tetapi tak ada seorang pun manusia yang tak pernah sakit. Semua pernah sakit. Kita kat sini nak susah ke senang? Oh, kita nak semua senang. Betul tak? Betul. Semua nak senang. Tapi siapa yang kat sini tak pernah susah? Tak ada. Semua orang pernah susah. Kita dekat sini nak sentiasa dipuji oleh orang. Oh, ustaz ni baguslah. Dia ni, itulah, inilah, orang ni bagus berjuruh dan sebagainya. Tapi siapa yang kat sini tak pernah kena toksid? Kena toksid lah. Siapa yang kat sini tak pernah kena dikeji oleh orang? Tak ada. Semua orang pernah. Maka, bilalah yang dikatakan kehidupan dunia, ialah kehidupan yang kamu terima dua. Kamu terima dua perkara yang berlawanan. Bukan bererti kamu boleh pilih salah satu daripada dua. Nah, takkan kamu kena terima dua perkara yang berlawanan. Kenapa kamu kena terima dua perkara yang berlawanan? Kerana usik ganggu kacau yang dibangsakan dunia ini ialah dinamakan Maidanul Imtihan. Maidanul Imtihan yakni tempat uji cuba. Faham? Tempat uji cuba. Orang nak uji, nak cuba. Siapa yang nak uji cuba tu? Ialah Tuhan yang menciptakan dua perkara tadi tu. Baik pun dia buat, buruk pun dia buat. Sehat pun dia bagi, sakit pun dia. Supaya kita ni duduk dalam dunia ni, kita bukan hanya sekadar mengetahui, bahkan kita kenal yang memberi usik ganggu kacau itu ialah Allah. Sampai tahap macam tu. Itu tujuan dia. Nampak? Sebab itu dalam rukun iman, dalam setengah daripada rukun iman yang keenam tu, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Setengah daripada rukun iman, perkara yang wajib kita kena percaya, ialah takdir baik dan buruk itu datangnya daripada Allah. Bukan berarti kita kena terima je takdir tanpa usaha. Tak. Kita kena usaha. Wajib cari takdir yang baik. Tapi setiap kebaikan dan buruk itu, kalau kamu buat baik, itu berarti daripada Allah. Dan kalau kamu tiba-tiba kamu usaha dapat juga yang tak baik, berarti itu juga daripada Allah. Yang mana setiap baik dan buruk yang Tuhan cipta, dua perkara yang berlawanan itu, sama ada baik ke buruk ke, ialah ada hikmah. Nah, kita duduk dekat masjid, contoh kata ayam berak dekat masjid. Allah, natanya ayam ni berak boleh kat dalam surau masjid ni. Nah, ayam berak tu satu perkara yang positif ke negatif? Berak kat masjid, kat rumah kita ke. Nak baru ni kat rumah, betul-betul kat dalam sleeper den dia berak. Sakit hati betul, kucing. Kucing jiran mana tahu. Dalam sleeper dia berak agak ada nampak bentuk macam tu, melengkung macam yang mangkuk jamban, berak kat situ tu. Kita lagi masih apa pondok. Tak kucing nyamuk perangai masuk kereta pening.
Nak? Betul-betul dalam selipar tu. Nak? Sakit hati lah. Oi, benda yang negatif. Tetapi kalau kita jumpa orang-orang ahli pertanian, tai ayam tu positif ke negatif? Ha? Orang pertanian dia nak. Faham? Inilah yang kau makan sayur yang apa? Yang segar bugar tu ni daripada ni. Nampak tu? Itu orang panggil contoh orang yang memandang hikmah. Dia akan cari setiap kebaikan di dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun takdir itu takdir yang dia tak suka, dia akan cari kebaikan. Nah, baik. Jadi bilalah kata kehidupan dunia ini ialah kehidupan yang kita terima, baik buruk, sihat, sakit, kaya, miskin, susah, senang, apa pula kehidupan dekat akhirat tu? Hayatus saniyah. Kehidupan yang kedua ni kehidupan yang macam mana? Kalaulah kehidupan yang pertama, kehidupan yang kamu kena terima dua perkara. Kehidupan dunia, kehidupan yang kamu kena terima dua perkara. Dua-dua kena terima. Kehidupan di akhirat, kata ulama, ialah kehidupan yang kamu akan dapat salah satu daripada dua. Nah, orang kehidupan di akhirat, dia akan terima salah satu daripada dua. Kehidupan dunia kena terima dua-dua. Kehidupan akhirat salah satu daripada dua. Maksudnya, kalaulah dia itu dapat kebaikan, bererti dia tak akan lagi melihat keburukan. Dia tak akan lihat lagi kejahatan. Baik-baik selama-lamanya. Kalau sekiranya dia dapat sihat, bererti sihat selama-lamanya. Kalau sekiranya dia dapat gembira, maka gembira selama-lamanya. Kat situ ada istilah dia. Tapi kalau sebaliknya, dapat kesakitan, bererti sakitlah selama-lamanya. Na'udzubillah. Kalau sekiranya dapat sedih, sedihlah selama-lamanya. Kalau sekiranya dapat kalau sekiranya dapat susah, berarti susah selama-lamanya. Ini kehidupan yang kedua. Maka nak dapat kehidupan kedua ini mesti melalui kehidupan yang pertama. Kita tak boleh pisahkan. Waktu kita kata, ulama kata, setiap kamu hidup kena ingat awak ada kehidupan yang kedua, yang mana kehidupan yang kedua itu adalah kehidupan yang awak akan dapat salah satu daripada dua. Kalau dalam dunia ialah kehidupan yang kamu dapat dua-dua. Berarti kalau orang itu dapat susah, dia juga akan dapat dia akan dapat senang. Maknanya susah yang ada di sini bukan susah yang permanensi, bukan susah yang kekal. Dapat susah, ya betul, saya susah. Tapi dalam susah itu ada kesenangan. Kau kena yakin tu, sebab ini tempat kamu terima dua-dua. Tak? Macam kalau kita katakan, kita pergi dekat air Kowe. Dekat Kowe, ada Kowe sini? Ada kan? Pergi ke air Kowe, minta tengok ais. Agak-agak boleh dapat. Tekan tu, tengah apa ni, kosong ni. Sebab apa? Sebab di situ tak ada pilihan. Awak kena terima. Tapi kalau pergi restoran, boleh minta tak? Tengok ais lah, air apa ke, sirap Bandung lah, teh tarik lah. Sebab apa? Sebab di situ banyak pilihan. Bukan berarti bila awak pergi kat kedai, wajib, walaupun orang kata istilah kata lepak kedai kopi, bukan maknanya awak kena minum kopi. Nak pergi mana? Nak pergi ngeteh. Bukan makna pergi ngeteh pun. Saya selai yang pergi minum air holik contoh kata. Nampak? Maknanya, bilalah kehidupan dunia ni, kalau kamu terima satu daripada takdir Allah, dia bukannya satu benda yang kekal. Kalau kita dapat sihat, berarti bukanlah sihat saja. Bahkan kamu akan terima juga sakit. Tapi, kena faham elok. Antara sihat dengan sakit, mana lebih banyak? Kita ni kadang-kadang bila dah sakit, bila dah susah, mulalah nak mengingik. Orang panggil. Macam budak mengingik. Macam-macam lah kepala otak serabut. Awak susah dengan senang, mana lagi banyak yang awak dapat dalam kehidupan awak? Senang. Nampak? Tuhan bagi kesusahan itu supaya kamu kenal yang senang itu juga Tuhan bagi. Sebab itu kata guru kami, Allah Ta'ala apabila berikan satu benda yang
yang negatif daripada sudut kita. Tujuan Allah Ta'ala beri kepada kita yang negatif ialah supaya positif bertambah positif. Bukan bila Allah Ta'ala beri negatif berarti positif tu hilang. Faham tak ni? Tak faham. Contoh kita katakan, kita yang boleh tahu kenal perempuan itu cantik sebab apa? Sebab apa kita boleh kata perempuan tu cantik? Sebab muka dia tak sama. Faham? Cuba bayangkan, kalau dalam dunia ni, bayangkan semua perempuan muka dia sama. Kat mana cantik dia? Ha? Semua perempuan muka sama, spesen je muka. Orang lelaki muka spesen je. Semua muka macam Abang Fendi. Semua muka dia je, tak ada muka lain. Ni semua muka sama. Nak? Agak-agak kita kenal tak yang mana handsome, yang mana cantik? Ha? Kita minum air semua kosong je, tak ada rasa apa pun. Tak ada rasa manis, tak ada rasa tawar. Agak-agak kita kenal tak yang mana manis, mana tawar? Tak kena. Tujuan Allah Ta'ala ciptakan orang yang hodoh supaya kamu lebih kenal orang yang cantik. Itu maksud dia. Bila Allah Ta'ala berikan kita sakit, berarti yang sehat itu akan jadi lagi kuat lagi, baru kita mensyukuri. Sebab itu Tuhan antara positif dengan negatif, Tuhan bagi negatif ni jarang-jarang. Cuba Tuhan terbalikkan. Sakit tu lebih banyak nak dibandingkan sihat. Agak-agak apa jadi kat kita? Nampak tu? Sebab itu, bila lah katakan Allah Ta'ala ciptakan yang negatif supaya positif bertambah positif. Allah Ta'ala ciptakan perempuan tu pelbagai rupa supaya yang cantik bertambah yang cantik bertambah cantik lagi. Kita kenal yang ni cantik. Tapi kena ingat, walaupun cantik macam mana perempuan tu pun, akan ada tak orang yang kata dia tak cantik? Faham? Kalau kita katakan apa? Kalau kita katakan siapa orang yang paling cantik? Karena Kapur ke? Orang kata Kapur-Kapur ni muka kapur ni. Cantik tak? Oh, cantik. Tapi ada tak orang yang kata dia tak cantik? Ada. Nah, orang yang tak cantik dekat Kelantan, saya ingat dulu waktu dekat tu kedai teh obeng Samah. Dekat Kota Baru, Jalan Langgar tu. Nah, seorang orang perempuan tu, baik lalak seketul besar lalak tu. Ini hotel lalak tu keluar. Ha. Allah, betul gencu penuh mulut. Nah, dah macam banduk McDonald aku tengok ya ke. Nah, barang gemuk ni, rantai penuh tangan ni. Nah, Mac tu lah tokek kedai tu. Kedai sampai sekarang kedai dia teh obeng, teh ais 50 sen. Samah tu 50 sen lah. Murah je sini teh obeng berapa? Teh ais RM2 lah. Oh tak Allah. Sana teh ais masih lagi 50 sen. Kita hari pergi mancing tu hari maintain harga dia. Alhamdulillah. Teh ais 50 sen. Nak Mac tu, walaupun kita kata macam tu, anak sebelah orang ni tu. Maknanya walaupun kalau kita tengok, ya Allah hodohnya, ada tak orang yang nampak dia cantik? Ada. Kau tak, mana anak sebelah tu datang? Faham lagi? Sebab itu kita ni, apa saja wabil qadari khairihi wa syarrihi, kena nampak semuanya daripada Allah. Semuanya adalah pemberian hikmah daripada Allah. Dan apa yang Tuhan berikan itu semuanya ada hikmah. Bukan mungkin ada hikmah, tapi semuanya ada hikmah, dan hikmah itu sentiasa baik. Tak ada pun hikmah yang Allah Ta'ala jadikan hikmah yang jahat. Tak ada. Hikmah tu sentiasa baik bagi orang yang beriman. Baik. Bila katakan kehidupan ini, maka nak dapat kehidupan yang haya'ishul akhirah. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada sebarang kehidupan yang membawa kepada kebahagiaan, keseronokan, kecintaan dan sebagainya, melainkan kehidupan yang akhirah lah, kehidupan yang sebenar-benarnya. Kehidupan yang akan mendapat kebahagiaan, keseronokan, ialah kehidupan akhirah. Maka kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang dibangsakan usik ganggu kacau. Istilah kata macam itulah, nak mudahkan faham. Kehidupan dunia ialah kehidupan usik ganggu kacau. Maksudnya bukan kehidupan yang kamu akan dapat baik je. Ini ke tempat usik ganggu
Usik ganggu kacau. Tujuan Allah Ta'ala usik, tujuan ganggu kacau itu supaya bertambah sihat. Contoh kita katakan, orang pergi mengurut kan, biasa pergi mengurut kat sini. Dia tenyih ke ataupun dia gosok badan kita tu? Yang gosok tu bahaya tu. Ha? Kalau orang pergi mengurut tu kan, dia tenyih ke apa? Tenyih tu. Bagi kau saya selangan bagi siku ada kau. Betul? Tapi tujuan dia mengurut tu supaya kita bertambah sihat, bertambah sakit. Faham tak istilah kata usik ganggu kacau ni? Tujuan dia tenyih-tenyih belakang kita tu, tenyih kita punya tangan, tenyih kaki tu, keluar angin. Ha, nampak tu? Itu baik ke tak baik tu? Ha? Engkau tenyih aku, kau cubit aku, lenyik aku, ustaz aku kena bayar kat engkau. Tu masalah. Tak adalah, tukang urut boleh je. Itu orang panggil perubatan. Nah, walaupun dia tenyih kita, dia usik kita, dia ganggu kehidupan kita. Kita nak hidup tenang. Kalau hari-hari kena urut, tenang tak? Aduh, hari. Tapi, kena faham. Usik ganggu kacau itulah yang menyebabkan sihat bertambah sihat bertambah sihat. Faham tak ni? Serupa juga kehidupan kita. Bila kehidupan kita diusik ganggu kacau, bererti tujuan dia supaya kamu lebih bahagia, bertambah bahagia. Itu tujuan. Supaya kamu lebih tenang, bertambah tenang. Kadang-kadang kita tak menghargai ketenangan. Kita tak menghargai sihat. Menyebabkan Tuhan bagi sakit. Bila Tuhan bagi sakit, terlentar dekat rumah, nak kena COVID 2 line. 2 line itulah. Dekat kit test tu. Nak terbaring kat rumah, demam. Kemudian bila sihat, agak-agak apa jadi? Seronok tak? Selama ni, kesihatan tu seronok tak? Tak rasa apa. Sebab tak pernah sakit. Nampak? Kawan saya dulu kata saya tak pernah berbekam, Ustaz. Saya tu kali pergi bekam, cerah mata-mata. Pasal apa? Pasal dia tak pernah sakit. Tapi bila dia rasa kesakitan, bekam tu kan sakit sikit, tarik, pap, sakit juga. Nah, tujuan dia apa? Tujuan apa Allah Ta'ala bagi sedikit sakit itu supaya kamu bertambah sihat. Inilah kehidupan dunia. Sebab itu Rasulullah SAW ketika mana satu hadis yang masyhur, peristiwa yang masyhur, Rasulullah kalau semayang sampai bengkak-bengkak kaki dia. Setengah riwayat Rasulullah bengkak kaki dia. Rasulullah tetap sembahyang. Maka Siti Aisyah radhiyallahu taala anha yang melihat keadaan Rasulullah sedemikian, maka si Aisyah bertanya, kenapa abang masih nak sembahyang lagi? Kenapa masih nak beribadat sedemikian? Awak ni kan orang yang dah dijanjikan syurga. Awak orang yang confirm masuk syurga. Nah, awak orang yang confirm masuk syurga. Kenapa beribadat sampai bengkak kaki? Kenapa masih lagi nak tawalul fil ibadah, nak ibadat lama-lama ni? Kenapa? Nak risau isteri pasal dia dah. Nah, Rasulullah bersabda, apakah aku ini boleh ataupun afala aku na'abdan syakura? Apakah aku ni boleh menjadi orang yang syakur? Dia ada dua, syakir dengan syakur. Syakir, orang yang mensyukuri nikmat Allah di dalam nikmat. Itu orang panggil syakir. Orang yang mensyukuri nikmat Allah di dalam nikmat. Man syakarallahu fi ni'matih. Orang yang mensyukuri akan Allah Ta'ala, berterima kasih kepada Allah, beribadat, zikir, selawat dan sebagainya kepada Allah di dalam nikmat, di dalam kesenangan. Itu dinamakan syakir. Nak syakir. Macam kita sekarang ni lah, semua dalam keadaan sihat. Tak subuh-subuh dah pasal aircon. Contoh kata. Tahan sejuk ni. Nah, pasal aircon, dalam keadaan sihat, boleh duduk. Tak sambil dengar tausiah, sambil dengar boleh berzikir. Itu orang panggil syakir. Orang yang mensyukuri nikmat Allah di dalam nikmat. Maknanya di dalam kesenangan. Nak dalam senang, semayang jemaah, semayang tak tinggal, mengaji tak tinggal, zikir tak tinggal, selawat tak tinggal, istighfar tak tinggal, amalan-amalan tak tinggal. Itu dinama syakir. Bukanlah nama dia Syakir. Nama dia lah. Itu orang panggil orang yang syakir. Yang kedua dinamanya syakur. Bukan syukur, syakur. Syakur ni apa pula? Syakur mereka yang mensyukuri nikmat Allah Ta'ala di dalam ujian. Ini orang panggil syakur.
Walaupun sakit, walaupun tak sihat, walaupun diuji cuba, usik ganggu kacau, tapi dia masih maintain. Boleh semayang jemaah, boleh mengaji, boleh berzikir. Itu orang panggil syakur. Faham? Syakur lain, dia tak sama dengan Syakir. Syakir ni sembahyang, puasa, mengaji, tapi dalam keadaan sihat. Itu orang panggil Syakir. Nah, Syakur orang yang maintain, masih lagi kita katakan maintain. Dia ni walaupun bisnes dah collapse ke, na'udzubillah lah. Bisnes dah bankrupt ke, bankrupt ke, tak kira lah. Bisnes dah tak ada ke, ataupun ujian berat, tapi masih elok lagi sembahyang jemaah. Masih elok lagi mengaji, menadah kitab. Macam tak ada apa. Faham? Kau okey ke? Okey, tak ada masalah. Nak, macam mana bisnes kau? Biasalah tu, kita usahalah. Contohlah kata, walaupun dalam keadaan serabut macam tu pun, tapi dia masih lagi maintain dia punya ibadat. Ini orang panggil syakur. Syakurun. Nampak? Orang yang Rasulullah itu, Rasulullah kata, aku nak jadi hamba yang syakur. Mereka yang mensyukuri nikmat Allah sekalipun dalam ujian. Antara dua tu kalau kita nilai, mana yang lebih hebat? Syakir atau syakur? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang syakur. Nah, orang yang sentiasa maintain. Ibadatnya tak berubah. Maintain. Sembahyangnya, khusyuknya, zikir, selawatnya. Walaupun di dalam ujian. Faham? Bini bebel kat rumah. Perempuan. Masuk masjid tenang. Tapi nak balik masjid tu yang tak tenang. Sebab dia bebel kat rumah. Kalau dia bebel kat masjid, insyaAllah boleh tenang lagi. Dia bebel kat rumah tu yang tak tenang tu. Pergi masjid memang tenang lagi. Balik masjid siap lah. Radio dah buka. Faham? Contoh je. Nah, baik. Jadi, bilalah kehidupan dunia ini ialah kehidupan bagaimana nak dapat positif dalam hidup. Kita ni nak dapat. Sebab kehidupan dunia ni, kita ni kebiasaan dalam kehidupan kita, adat biasa kita ni, dah rasa biasa, rasa biasa selesa kan. Kita dah biasa, time baik, Allah Ta'ala bagi kebaikan, okay, I can do it. Saya boleh buat. Tapi bila dalam kesusahan, saya lebih tumpu pada kesusahan nak dibandingkan apa yang kita buat. Oleh kerana kita kehidupan tak balance. Kenapa kita kehidupan kita tak balance? Sebab kita tidak ada line di tengah. Line tengah tu tak ada. Nah, kalau kita bawa kereta, kan, boleh speed 16, 18. Pak, sepak sonek. Sakat 14, 16 tu, challenge lah, tak ada masalah lah. Okey, bawa. Sebab apa? Siang, nampak line tu. Nampak line jalan highway tu. Ngek-ngek. Sebab tu kita boleh maintain lorong kita. Tapi kalau malam tengah hujan, nak bawa 14, 16. Lampu pula malam nak hidup tak nak hidup je. Ni cerita peristiwa semalam lah ni. Balik tu, hujan lebat. Nak line tak nampak. Nak pecut 16. Lah kali bawa 60 km sejam tu yang lambat gigi sampai. Nak daripada Johor. Tak nampak lampu malam. Tengok itu aduh, sakit hati tu. Faham? Maknanya kita ni kalau tidak ada garis panduan, kalau kita tak ada aim, line di tengah, kehidupan kita tak stabil. Yang boleh stabil kita bawa ni sebab ada line tengah. Benda ni yang kita katakan, contoh kita katakan pen ni, kan? Benda yang dia boleh stabil tak kanan tak ke kiri sebab apa? Sebab ada benda dekat tengah ni baru dia boleh stabil. Boleh faham tak? Kalau benda yang tengah ni tak ada, agak-agak dia boleh tak kita katakan dia stabil? Tak ada ukuran tengah pun. Nah, tak ada ukuran tengah, agak-agak boleh kita kata dia stabil? Tak boleh. Maka kita ni kehidupan biar ada ukuran tengah. Ukuran tengah itulah yang akan stabilkan kehidupan kita. Ukuran tengah tu apa dia? Apa ukuran yang nak stabilkan kehidupan? Iaitu mencari keredaan Allah. Itu ukuran dia kat situ. Kehidupan kita ni daripada pagi sampai ke petang, niat aku hidup nak mencari keredaan Allah. Kalau dalam doa tu, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ya Allah, wahai Tuhanku, engkaulah maksud tujuan hidupku, wa ridhaka matlubi, dan keredaanmu adalah tuntutan aku. Dalam dunia cari keredaan Allah.
Sebab apa? Kalau dapat cari keridhaan Allah, bererti di akhirat nanti Allah Ta'ala kata apa? Radiyallahu anhum wa radu'an. Sifat ahli syurga ni, radiyallahu anhum. Allah Ta'ala reda di atas mereka, wa radu'an, dan mereka reda Allah sebagai Tuhannya. Ini ciri-ciri ahli yang dapat syurga. Sebab itu nak cari keredaan Allah bukan di akhirat. Akhirat itu tempat terima keredaan Allah. Nampak? Akhirat tempat kita terima keredaan Allah. Di dunia ini adalah tempat mencari keredaan Allah. Maka lazimkan setiap hari, lepas habis daripada semayang, lepas daripada zikir, bangun tidur, bangun daripada tidur, azamkan dalam hati itu, ya Allah, jadikan aku ini orang yang sentiasa mencari keredaan Engkau. Hari-hari minta, ya Allah, jadikanlah aku orang yang mencari keredaan Engkau. Itu saja doa dia. Tak payah panjang-panjang. Allahumma lah kali tak tahu benda yang baca. Tu masalah tu. Bukan kata doa tu tak boleh baca. Cari satu doa yang mana doa tu boleh attack semua sekali. Boleh attack semua sekali, iaitu mencari keridhaan Engkau. Sebab tu doa ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, tu power tu doa tu. Orang yang baca amal doa itu setiap hari, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, makna dia ni sentiasa mencari keridhaan. Kalaulah kita dah azam nekat untuk mencari keridhaan Allah, maka kita akan perhati kehidupan kita lain. Saya kata macam inilah Contoh kan, kalau kita hidup kita, pagi-pagi buta lagi, kita dah cakap, uish, hari ni penat ni, hari ni kerja banyak ni, nak kena pergi KL lah, nak pergi itulah, nak pergi inilah, pupa. Saya nak tanya, hari tu kita kerja penat ke tak? Penat tak kerja hari tu? Kalau bangun-bangun pagi lagi dah set otak macam tu, hari ni banyak kerja ni, nak kena tu, nak kena ni, nak kena tu, nak kena banyaknya benda kena ni. Agak-agak penat tak? Penat. Memang kita akan penat. Nampak? Saya semalam tu, mak saya prank. Semalam tu prank tu. Kira prank tu nama semalam. Balik daripada pukul 3 semalam. Jom kita pergi Johor. Mak, macam kita semalam 2 je ajak. Nasib kat Keluang. Tak sampai Johor, JB. Pergi pula jam. Teruk jam tu. Daripada mana? Daripada Senawang sampai dekat Muar. Jam. Bawa yang paling laju boleh bawa berapa? 40 km sejam je. Tu. Nak pergi pukul 3 sampai sana pukul 8 malam baru sampai. Dah macam pergi Kuantan, dah macam pergi mana. Jam teruk. Jam Zuhair Batin tu. Biar maaf Zuhair Batin ni, jam Zuhair Batin. Balik tu malam tu lah lega sikit tu. Maknanya, kalaulah kita setkan, kita ni penat. Penatlah kerja ni. Ni. Memang kita akan jadi penat hari tu. Sebab apa? Kita dah set. Kita dah bagi makna pada diri kita. Hari ni saya penat. Macam budak-budak kecil lah. Contoh kita katakan. Along, tolong angkat sampah dekat pintu bilik mak tu. Ada sampah kering tu. Bawa keluar. Alamak, berat lah. Agak-agak sampah tu ringan ke berat bagi dia? Berat. Betul. Confirm jadi berat. Faham? Angkat pun. Sebab apa? Sebab dia dah set sampah tu berat. Faham? Kita ni, mindset kita ni je. Kalau kita bangun pagi, kita tak tahu apa-apa. Bangun, tak tahu buat apa. Itu orang panggil orang yang ghaflah. Ghaflah, lupa lalai ni maksudnya orang yang kehidupan dia tak ada apa yang dia nak buat. Bangun, jalan, pergi semayang. Dia tak tahu apa yang dia nak buat. Tapi kalau bangun awal-awal pagi, dah set. Aku nak cari keredaan Allah hari ni. Aku nak jadi orang baik hari ni. InsyaAllah, sikit sebanyak apa yang kita niat pagi tadi, dia akan bawa, dia akan bendung kita ke arah tu. Betul tak? Kan orang ahli bisnes tu, yang boleh kaya-raya tu, setiap pagi cakap apa? Aku nak kaya. Betul? Pergi jumpa orang bisnes tu. Setiap pagi, aku nak kaya, aku nak positif. Waktu yang dia orang boleh buat kerja gila-gila. Faham? Buat kerja berbual. Penat tak? Mereka tahu mereka penat. Tapi mereka dah set. Otak ni dah set siap-siap. Awak susah ke senang? Saya susah. Memang susah jadi.
Kita semayang ni khusyuk susah ke senang? Ui, susah Ustaz nak khusyuk. Memang susah jawapan dia. Senang je. Otak kita ni, mindset kita. Kalau kita positif dengan Allah, Allah Ta'ala kata, zannu billahi zannal khair. Kamu sangka Allah dengan sangka baik. Kalau kamu sangka baik, insya-Allah dia jadi baik. Tapi kalau kamu sangka tak baik, dia jadi tak baik. Faham? Masjid nak buat maulid, ui, banyak kos tu nak telan tu, banyak duit tu. Memang jadi banyak. Betul? Nampak? Saya ingat dulu waktu saya pergi satu tempat di Selangor dulu, kan, masjid tu dia dekat apa, Ustaz Mahathir je kan, Ustaz Mahathir orang Jibui. Ustaz Mahathir lah, Abang Azmi punya apa, abang ipar kan, ipar tak ingat. Ustaz Mahathir waktu tu lama dah tu, macam gimus. Yang kita pergi naik event, tidur kat sana semalaman tu, dekat apa, Tanjung Karang tu jauh. Ingat lagi, masjid tu first time dah buat maulid, tak pernah buat maulid pun. Nak buat maulid pun tu. Lepas tu kos berapa? Oh, kosnya harga dalam berapa ribu tahu. Diorang pergilah buat. Buat habis duit masjid. Habis duit masjid. Duit masjid tak ada. Lepas tu habis maulid, pengurusi mengungut. Apa ni, kata maulid datang kos banyak, datang dah kata sumber banyak. Kita dah first time buat maulid, orang datang pun tak ramai. Wah, sembelih kambing bukan main hebat. Orang tak ada. Kau tak pernah pergi maulid kat situ. Nak kata Ustaz Mahathir kata kita buat je dulu. Insya-Allah nanti adalah Allah Taala bagi. Nak bila buat lepas habis maulid apa tu, lepas daripada 2 minggu baru dapat balik. Tapi dapat tu 3 kali ganda daripada kos yang dikeluar. Itu nampak? Kita ni kalau kehidupan kita, life is magical. Life ni kadang-kadang magic tau. Kita tak tahu benda kita buat, tiba-tiba dapat berpepek. Sebab apa? Sebab kehidupan itu Allah Ta'ala yang atur. Sebab itu mudah-mudahan nak sedikit tausiah daripada pagi ini, Allah Ta'ala bagikan kita balance kehidupan dekat dunia dan akhirat. Seperti mana doa Nabi SAW, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang memberi kita kebahagiaan, keseronokan, kebahagiaan, melainkan kehidupan yang dibangsakan pada akhirat. Mudah-mudahan sampai situ dulu. Allah Ta'ala bagi manfaat pada ilmu yang diberikan pada para ulama'. Saya ini cuma menyampaikan je, pembaca berita je ni. Yang ulama' yang bagi kita just copy paste je apa yang kita ulama'. Mudah-mudahan untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa la takilna anfusina tarfata ain ya rabbal alamin. Waftah alaina futuha anbiya'ika awliyaika wa ibadika salihin. Ghafarallahu lahu wa liwalidayya wa li jami'il muslimina bijahi sayyidil anbiya' mursalin awliya'illahi salihin. Amin. Nafa'ana Allah bihi wa iyyakum kama nafa'ana bi asli annahu jawadul karim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسببا لفوز بجنات النعيم والحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.